Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Pada siri Kenali Sejarah, Kenali Jati Diri, pada kali ini akan membincangkan sejarah tingkatan 3, kedatangan kuasa barat. Bab yang pertama, tajuk kestabilan dan kemakmuran negara kita. Negara kita, Malaysia, mengamalkan sistem pemerintahan beraja yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka sejak dahulu lagi. Sistem pemerintahan beraja dari Kesultanan Melayu Melaka mempunyai 3 kategori, iaitu yang pertama Sultan atau negeri, yang kedua pembesar, jajahan atau daerah, dan yang ketiga penghulu. Dalam buku teks, pelajar-pelajar boleh rujuk pada gambar piramid yang ada dalam buku teks seperti mana yang terpapan jua di sebelah kanan. Yang teratas adalah Sultan. Tugas Sultan menjadi ketua bagi sesebuah negeri atau negara, dan Sultan juga lambang kedaulatan sesebuah negeri, dan Sultan dibantu oleh kaum kerabat diraja dan juga pembesar-pembesar. Yang kedua adalah pembesar. Pembesar berkuasa di atas jajahan atau daerah yang dipimpin. Tugas utama pembesar adalah menjaga keamanan, kemakmuran dan kedaulatan sesebuah negeri. Yang ketiga adalah penghulu. Mereka terdiri daripada ketua kampung atau penghulu atau penggawa. Dan tugas penghulu adalah menyampaikan arahan yang datang daripada raja ataupun arahan daripada pembesar kepada orang-orang kampung, supaya berita itu ataupun arahan itu sampai kepada seluruh rakyat. Di Negeri Sembilan pula mempunyai hierarki pemerintahan yang dikuasai oleh Yang Tuan Besar dan diketuai oleh undang, lembaga, buah pak dan anak buah. Anak-anak boleh rujuk pada piramid sebelah tu. Anak buah dan ibu sokok. Kemudian naik kepada buah pak. Kemudian kepada lembaga dan kemudian kepada undang. Ada 4 undang yang nak belajar masa tingkatan 2. Dan undang-undang ni lah yang akan memilih Yang Tuan Besar. Manakala sistem pemerintahan di Sarawak melibatkan sistem kesukuan dan juga sistem kesultanan. Sistem pemerintahan di Sabah juga memiliki sistem kesukuan, sistem kesultanan, dan terdapat satu tambahan lagi, sistem ketua bebas. Perundangan negeri-negeri Melayu. Perundangan negeri-negeri Melayu terbahagi kepada 2, iaitu undang-undang yang tidak bertulis dan undang-undang bertulis. Undang-undang tidak bertulis ini juga dipanggil dengan adat. Contohnya sebagai adat Perpatih dan adat Temenggung. Manakala undang-undang bertulis
Yang masyhurnya adalah Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang 99 Perak dan Undang-Undang Tubuh setiap negeri. Itu pun anak-anak pelajar sekalian telah belajar ketika di tingkatan 2. Perundangan Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak mempunyai peraturan hidup dan undang-undang yang berasaskan hukum adat. Dia lebih kepada kepercayaan adat mereka, ada adat warisan yang dilakukan di Sabah dan Sarawak. Negeri-negeri Melayu, Sabah, Sarawak menjalinkan hubungan luar, dan hubungan luar ini berlaku dalam bentuk politik, ekonomi dan sosial. Di mana hubungan diplomatik dan perdagangan yang dilakukan melalui hubungan luar membolehkan pemerintah meluaskan pengaruhnya, pengaruh ke negeri-negeri lain, dan juga mengelakkan ancaman musuh. Maknanya dapat bantuan ataupun apabila diketahui sesebuah negeri itu memiliki persahabatan dengan negara yang hebat, maka musuh gentar untuk menyerang. Yang seterusnya, memajukan ekonomi negeri. Apabila selamat daripada ancaman musuh, maka akan berlaku kestabilan, dan pada saat itu ekonomi negeri dapat dimajukan. Dan keempatnya, menstabilkan sistem pemerintahan yang berada dalam kemakmuran, kemasyhuran, hasil alam dan sebagainya yang melibatkan negeri dapat diperkukuhkan dan didaulatkan. Kita lihat pula kepada kemakmuran. Kemakmuran sesebuah negeri terdapat melalui hasil bumi dan hasil alam, kemudian memanfaatkan hasil alam. Hasil bumi maknanya apa yang ada dari segi tumbuhan, dari segi tanam-tanaman yang ada di tanah Melayu, ataupun hasil alam, pokok bakau dan sebagainya, rotan, menjadi hasil bagi bumi untuk diperdagangkan di sesebuah negeri. Dan keduanya, memanfaatkan hasil alam, yakni barang yang diperolehi daripada barang-barang galian atau barang-barang daripada hutang, dihasilkan dengan kreativiti mereka untuk mencipta kraftangan dan sebagainya. Kita tengok pada hasil bumi dan hasil alam. Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak kaya dengan galian seperti biji timah, emas dan perak. Kalau biji timah, emas dan perak ni menjadi salah satu sumber bahan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan utama di tanah Melayu. Hasil bumi ini dilombong oleh masyarakat tempatan secara mendulang dan juga secara melampang. Mendulang ni anak-anak boleh tengok pada gambar di atas. Itu contoh mendulang biji timah atau emas. Dan kemudiannya melampang, boleh tengok pada gambar di bawah. Air dialurkan, yang berat akan tinggal, maka yang berat itulah adalah biji timah, emas atau perak. Negara kita juga dikenali sebagai pusat pengeluaran hasil hutang. Sebagaimana yang disebut tadi, seperti rempah ratus yang amat diperlukan di negara barat, damar
dan rotan. Hutan di negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pula kaya dengan kapur barus, kayu kayang, rotan, damar, getah jelutong, gaharu dan cendana. Gaharu ni orang buat minyak wangi dan nilainya terlalu mahal. Hasil hutan juga dijual kepada pedagang dari negeri China, Jepun, Siam dan India. Hasil dagangan itu atau barang yang diperdagangkan adalah seperti sirip ikan hiu, timun laut dan mutiara. Kemakmuran juga wujud dengan memanfaatkan hasil hutan. Masyarakat tempatan atau masyarakat Melayu tempatan mempunyai sifat yang amat kreatif dan mereka juga berkemahiran tinggi. Dan mereka menghasilkan kraftangan yang indah, yang cantik berasaskan sumber alam yang ada di tanah Melayu. Contohnya mereka menggunakan daun mengkuang, daun pandang, daun nipah dan buluh untuk menganyam tikar dan baku. Kalau nak tengok contohnya zaman dahulu kita guna daripada mengkuang ni atau nipah ni atau buluh, kita buat dinding rumah ataupun kita buat atap. Sekarang ni mungkin anak-anak tak dapat lihat lah sebab kita duduk di zaman rumah kayu. Lebih-lebih lagi di akhir zaman ni rumah batu. Kalau kita pernah tengok, itu sebablah inisiatif Kerajaan Negeri Terengganu kita tengok kita tengok di pantai-pantai kita boleh lihat adanya pondok-pondok yang dibina di tepi-tepi pantai, pondok istirahat tu. Diguna atap daripada daun nipah supaya mengekalkan tradisi untuk dipertontonkan kepada generasi-generasi yang lahir pada saat kini ataupun yang lahir akan datang. Masyarakat Melayu juga mahir dalam pertukangan kayu. Kita tengok rumah-rumah Melayu dulu di Negeri Sembilan dengan bentuknya, kemudian ada di buku 5-nya di Negeri Terengganu dan Kelantan. Di Melaka pula ada ciri-cirinya. Setiap rumah atap pun sudah berbeza. Apatah lagi dengan bangunan-bangunan yang dibina dengan pertukangan kayu. Mereka juga mahir membuat perahu. Itu sebabnya pernah berlaku orang-orang barat, bukan hak dululah, hak sekarang pun, bila nak menempah perahu-perahu, nak bina perahu-perahu yang elok, yang cantik, ada di kalangan mereka yang datang sampai ke negeri Terengganu untuk buat kapal-kapal kayu atau kapal-kapal yang indah, yang kukuh. Kerana mereka sedar masyarakat Melayu memang mahir dalam bidang tersebut. Juga alat-alat lain yang dibuat oleh masyarakat Melayu membuat perabot daripada rotan. Sekarang pun kita jarang tengok dah perabot daripada rotan. Tapi kita boleh tengok banyak lagi kraftangan dari rotan. Daripada rotan, contoh kita tengok kalau macam saya duduk di Marang, kalau kita lalu ikut Pulau Kerengga tu, jangan tengok kedai-kedai yang masih lagi ada kedai hasil daripada kraftangan orang-orang buta di kawasan Pulau Kerengga tu. Mereka membuat kraftangan dengan menggunakan rotan. Ada kerusi, ada bakunya, dan ada kraftangan-kraftangan yang lain. Masyarakat Melayu juga mahir dalam menempa senjata. Sama ada membuat kerih
menempa keris, menempa lembing dan sebagainya, buat lembing, buat pedang. Manakala masyarakat Sarawak pula mahir dalam menenun kain puar dan menyulam selendang. Okey, pelajar-pelajar boleh lihat di sebelah kiri, itu adalah kain puar. Contoh kain puar yang ditenung oleh masyarakat Sarawak. Kita berpindah kepada sistem ekonomi. Di dalam sistem ekonomi akan membincangkan perdagangan dan pelabuhan, mata wang, timbang, sukat dan ukur serta sistem percukaian yang digunakan di tanah Melayu pada masa dahulu. Bagi perdagangan dan pelabuhan, dijalankan di negeri-negeri Melayu kerana mempunyai pelabuhan yang terletak di muara sungai yang strategik. Muara sungai yang strategik dan juga agak lebar, sungai yang lebar, yang luas, memudahkan untuk kapal-kapal berlabuh dan berdagang. Contohnya pelabuhan di Johor, pelabuhan di Kedah, pelabuhan Kelang dan Melaka menjadi pusat mengumpul barang dari timur dan barat. Dan mereka yang dilantik untuk menguruskan pelabuhan adalah Syah Bandar, mengurus semua perkara yang berkaitan dengan masalah di pelabuhan. Pelajar-pelajar dapat melihat pada gambaran atau gambar yang disediakan di bawah ini, itu contoh-contoh barang yang diperdagangkan, buah keras, kayu manis, bunga cengkeh. Barang ni amat diperlukan di negara-negara barat atau negara-negara yang sejuk, kerana barang ni dapat memanaskan badan. Dari segi mata wang, negeri-negeri di tanah Melayu pada mulanya menggunakan sistem barter. Sistem barter ni adalah sistem pertukaran barang, sehingga pada satu saat berubah menggunakan mata wang. Dan mata wang itu terdiri daripada mata wang logam, daripada timah dan emas. Anak-anak boleh tengok, pelajar-pelajar boleh tengok pada gambar di bawah tu. Dan ada pada buku teks pelajar-pelajar sekalian. Dia tengok mata wang emas yang digunakan di Kedah, mata wang emas yang digunakan di Kelantan, atau dikenali juga duit kijang. Dan kemudiannya mata wang Terengganu, ataupun dipanggil duit pitih Terengganu. Bahasa Terengganu dia panggil duit shilling tu pitih. Kemudian kita tengok tentang timbang, sukat dan ukur yang digunakan di negeri-negeri tanah Melayu. Bagi masyarakat Melayu atau pedagang ataupun orang tempatan pada saat itu menggunakan sukatan yang dikenali sebagai kepul, leng, kal, cupak dan gantang. Ini adalah sukatan bagi masyarakat tempatan. Bagi pedagang dari China pula, mereka menggunakan sukatan seperti kati, tahir dan piko. Berbeza pula dengan pedagang dari India. Mereka menggunakan sukatan mayam, saga dan bungkal, di mana mayam, saga dan bungkal ini digunakan untuk menimbang emas dan perak. Bagi pedagang-pedagang yang datang daripada British atau sukatan British, mereka menggunakan sukatan ounce, pound, tan dan juga geleng. Ini timbang, sukat dan ukur yang ada pada tanah Melayu pada saat tersebut. Yang ketiga, yang seterusnya, sistem percukaian.
Cukai dikenakan ke atas hasil pelombongan, pertanian, hasil hutan dan perdagangan, di mana cukai ini merupakan sumber pendapatan pemerintah daripada sumber yang dimiliki oleh negara melalui percukaian itu digunakan kembali untuk memakmurkan dan menstabilkan pemerintahan sesebuah negeri. Kestabilan sesebuah negeri juga bergantung kepada kegiatan keintelektualan. Kegiatan keintelektualan ini berlaku melalui pendidikan, iaitu pendidikan secara tidak formal dan pendidikan secara formal. Bagaimanakah pendidikan tidak formal? Pendidikan tidak formal juga dikenali sebagai pendidikan awal atau pendidikan dalam institusi keluarga, seperti kemahiran bercocok tanam. Kita tak pandai bercocok tanam terus, melainkan kita tengok orang-orang tua kita ambil pengalaman daripada mereka. Kemudian cara menangkap ikan, sama ada mengair, menjala, letak bubu dan sebagainya. Kemahiran bertukang juga dipelajari daripada keturunan atau ibu bapa atau datuk nenek moyang, dan menghasilkan kraf tangan seperti bako dan sebagainya. Pendidikan tidak formal juga melibatkan kerohanian seperti ilmu agama. Benda ni kekal sampai hari ni, pelajar-pelajar. Kita tengok bagaimana ibu bapa tetap menitik beratkan tentang ilmu agama anak-anak. Kita tengok biasa kalau kita berhijrah daripada satu tempat kepada satu tempat, atau kita belajar tempat yang lain, nasihat yang sentiasa kita dengar daripada ibu bapa kita, jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Itu kerohanian, walaupun kita kata benda tu sekadar nasihat, itu juga pendidikan. Di mana pendidikan ini berlaku secara tidak formal. Pendidikan ini berlaku secara tidak formal. Mengajar anak-anak supaya memiliki pekerti yang mulia. Ajar anak-anak jadi orang baik. Kita dengar biasa kita nasihat, jangan tinggal semayang, jangan bergaduh. Kemudian cara berkawan dengan kawan-kawan, dan juga jaga maruah kita. Jaga maruah ibu bapa kita. Jaga maruah keluarga kita. Benda tu semua berlaku melalui pendidikan yang tidak formal. Tidak perlu pada cerita pada sekolah. Walaupun berlaku benda tu seperti satu nasihat, tapi itulah pendidikan yang tidak formal dan yang berlaku dalam institusi keluarga. Biasanya pendidikan tidak formal ini disampaikan melalui pantun. Pantun, gurindan jiwa contohnya. Syair yang banyak berlaku dalam negara kita, yang cerita tentang nasihat-nasihat, peribahasa, kalau tidak melentur buluh bagaikan bagaimana kita nak mendapatkan sagunya dan sebagainya. Bagaimana nak mendapatkan rebungnya dan sebagainya. Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Kalau tak dipecahkan guyung, bagaimana nak dapat sagunya dan sebagainya tu. Benda tu walaupun dengar seperti peribahasa biasa, tapi di sebalik peribahasa itu terdapat makna-makna yang tersirat berbentuk pengajaran kepada anak-anak. Juga disampaikan melalui pepatah. Pantang larang, benda ni tak boleh buat, benda tu tak boleh buat. Kalau dulu kita dengar tak boleh kerak kuku tengah malam. Kalau nak tidur basuh kaki. Walaupun pantang larang tu kita nampak sebagai benda yang simple, tapi benda tu merupakan pengajaran. Kalau zaman dulu mana ada lampu, kerak kuku tengah malam tak nampak, silap kerak dengan isi kuku. Ataupun basuh kaki sebelum tidur.
elok daripada binatang-binatang akibat kaki kita berbau tu, binatang hadir pada tempat kita. Dan juga cerita-cerita teladan. Contoh cerita yang kita pernah dengar dulu, sang kacir, monyet yang tamak dan sebagainya. Semua tu menjadi pendidikan kepada anak-anak secara tidak formal. Manakala pendidikan formal pula lebih banyak kepada bercorak Islam dan ilmu keagamaan. Pendidikan formal dilaksanakan yang pertamanya di istana. Di istana banyak menceritakan tentang hal pentadbiran negara dan sistem politik. Istana juga tempat mengajar agama. Sebagaimana yang berlaku di negeri Terengganu pada zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin III. Istana juga menjadi pusat penyebaran Islam. Yang kedua, dilaksanakan di masjid dan surau. Biasanya ilmu-ilmu yang disampaikan di masjid dan surau, cara bacaan dalam solat. Baca dan belajar dari segi Fatihahnya, belajar dari segi tajwidnya, hadis-hadis, fiqh dan usuluddin. Usuluddin ni adalah pengajian akidah. Yang ketiga, pendidikan formal dilaksanakan di pondok. Pondok, ilmu-ilmu yang belajar di pondok, ilmu Al-Quran, ulumul Quran, ilmu hadis dan juga bahasa Arab. Kalau di pondok, antara pengajian yang masyhur, pengenalan kepada kitab bahasa Arab Matan Al-Ajrumiyah. Pendidikan formal juga dilaksanakan di madrasah. Di madrasah mengikut sukatan dan bertahap. Tahap awal, tahap pertengahan, di mana tahap-tahap penguasaan ini setelah ambil peperiksaan, maka sekiranya lulus ataupun dengan perkataan makbul ke atas, makbul, jayyid, jayyid jiddan, mumtaz, boleh pergi kepada tahap yang lain. Tetapi kalaulah fashil atau rasib, maka maknanya gagal, kena tasfiyah, yakni mengulang. Dan di madrasah diawasi oleh mudir. Mudir ni kalau bahasa kita sekarang, pengetua sesebuah sekolah. Inilah yang berlaku di negeri-negeri ataupun di negara Malaysia atau tanah Melayu, dikenali tanah Melayu pada masa dahulu. Semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi iktibar kepada anak-anak pelajar sekalian. Kurang-kurangnya kita tahu sejarah kita, kita tahu jati diri kita. Kenali sejarah, maka kenali jati diri. Okay. Terima kasih pelajar-pelajar kerana sudi mendengar apa yang disampaikan pada hari ini. Semoga memberi manfaat kepada diri kita semua dan menjadi iktibar untuk perjuangan dan kehidupan yang akan datang. Maka saya selesaikan sesi ini dengan ucapan terima kasih dan juga mohon maaf sekiranya tersalah atau terdapat kekurangan pada menyampaikan. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Segala kelemahan dan kekurangan itu adalah sifat diri hamba yang dhaif, yang lemah ini. Hakikatnya semuanya adalah dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.